Al-Wasatiyah, satu konsep yang diperjuangkan Universiti Al-Azhar Asy-Syarif, terbukti berjaya mendepani cabaran pemikiran ekstremisme dan keganasan. Konsep ini selari dengan seruan Al-Quran untuk melahirkan masyarakat madani. Pemikiran Islam selama ini dipengaruhi oleh dua kubu pemikiran yang saling bertentangan, yakni antara kelompok liberal dan kubu fundamental. Di sinilah konsep wasatiyah muncul sebagai satu manhaj untuk mencari jalan yang sederhana. Amalan konsep Islam sederhana ini harus dimunculkan ke hadapan dalam konteks mencapai kedudukan sebagai negara madani. Ini kerana ia lebih menjanjikan jalan damai serta tidak terjebak kepada fahaman taksub antara dua kubu liberal dan fundamental. Konsep wasatiyah perlu dibudayakan secara arus utama atau mainstream melalui sejumlah jalur semisal pendidikan dan pembinaan agama, sama ada di sekolah, pertubuhan Islam ataupun di dalam keluarga. Sesungguhnya, kepelbagaian dalam Islam hanya terdapat pada kadar penafsiran dan pelaksanaannya. Islam tetaplah hanya satu dan pasti. Hakikatnya, wasatiyah merupakan pelaksanaan dari konsep dan nilai-nilai kesederhanaan Islam sebagaimana termaktub dalam ajaran dan doktrinnya. Hilangnya toleransi antara umat berlainan agama akan berbuah pada hilangnya identiti umat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Untuk mewujudkannya, diperlukan interaksi sosial yang kondusif, rasa saling percaya antara kelompok, serta tampilnya pemimpin umat yang memiliki ketegasan dan khazanah intelektual yang arif. Dalam konteks negara kita Malaysia, sikap melampau dalam agama sebenarnya berpunca daripada pemahaman yang salah terhadap doktrin Islam dan hukum hakamnya, serta tidak memahami suasana yang mendorong serta menyumbang ke arah pembinaan doktrin serta hukum tersebut. Golongan pelampau agama yang melanggar batas kesederhanaan dalam amalan agama, sama ada dari sudut pemikiran dan amalan. Ia merupakan satu tindakan yang terkeluar dari jalan yang ditempuh oleh ulama salaf dalam memahami Islam. Pemahaman radikal dalam menyampaikan seruan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menyeru manusia dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Al-Quran tidak pernah menyebut perihal perlakuan yang kasar dan keras kecuali dalam dua keadaan, iaitu ketika di medan perang dan sewaktu melaksanakan hukuman yang disyariatkan. Tabiat golongan pelampau agama di mana menjadi kebiasaannya bersangka buruk terhadap orang lain serta terbiasa dengan paradigma yang negatif, berburuk sangka dengan kebaikan orang lain dan juga membesar-besarkan keburukan mereka. Kemuncak kepada ciri-ciri melampau dalam agama ialah seperti golongan Khawarij, di mana mereka menggugurkan hak Muslim yang lain sehingga ke tahap mengkafirkan dan membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib, mereka ini adalah golongan yang paling taat menyembah Allah dan paling rajin beribadah. Tetapi sayangnya, ideologi mereka telah rosak. Hadis Ibnu Abbas menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Hendaklah kamu menjauhkan diri daripada bersikap pelampau, maka sesungguhnya umat sebelum kamu telah dibinasakan kerana bersikap melampau dalam agama." Situasi politik agama yang berlaku sejak beberapa dekad yang lalu jelas membuktikan bahawa pemimpin politik agama sanggup untuk memanipulasi khalayaknya. Ia dilakukan dengan pendekatan politik yang menghalalkan apa sahaja asalkan matlamatnya tercapai. Amalan seperti ini membawa mudarat yang besar kepada umat Islam dan bukannya memperkuatkan keyakinan beragama. Asas membangun jiwa kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menerusi pembudayaan konsep beribadah, ibadullah, dan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadur Rahman. Bukanlah ketaatan dan ketaksuban kepada manusia, termasuk pemimpin digelarkan ulama. Ketaatan yang hendak disuburkan dalam Islam adalah dengan sentiasa mencari keredaannya, kerana hidup dan mati kita adalah bergantung kepada ihsannya. Penggunaan istilah taat telah dimanipulasikan hingga menyamai konsep taksub, sedangkan keduanya mempunyai persimpangan yang terlalu jauh. Taksub membawa makna sebagai ketaatan melulu,
manakala taat ialah kepatuhan terhadap hakikat dan iradat. Ketaatan kepada pemimpin tetap tertakluk dengan nilai-nilai pragmatik yang ada pada diri pemimpin itu sendiri. Meskipun seseorang pemimpin itu dianggap warak, tetapi amalan hariannya tidak menepati asas agama, maka pengikutnya berhak untuk tidak mentaatinya untuk mengelak daripada kemudaratan dan kemusnahan. Manakala taksub pula adalah satu keyakinan yang melampau terhadap seseorang, terutamanya terhadap seorang pemimpin. Mengutarakan perbezaan pendapat akan dinilai sebagai derhaka. Akibat ketaksuban, fikiran dan hati seseorang akan tertutup. Jiwanya dipenuhi gelombang kesumat sehingga tidak lagi nampak kebaikan dan kesegaran pemikiran orang lain. Maka inilah taksub yang dibenci, di mana ia merasakan dirinya sahaja yang betul dan menolak pendapat yang lain. Inilah yang dikatakan ciri-ciri pelampau agama yang sebenar.